Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan kami punya business plan. Saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah Siti Azra binti Dahari, nombor metrik DHSU 2019-24325 dari kelas DPHSU 4A. Yang kedua adalah saya sendiri iaitu Nur Azmizah Husna binti Azman, nombor metrik DHSU 2019-24318 dari kelas DPHSU 4A. Yang ketiga adalah Nurul Ain Rashikah binti Ramli, nombor metrik DHSU 2019-24490 dari kelas DPHSU 4A. Yang keempat adalah Nur Faiza binti Muhammad Nordin, DHSU 2019-24501 dari kelas DPHSU 4A. Dan yang kelima adalah Nur Alia Fatini binti Suhadi, DHSU 2019-24320 dari kelas DPHSU 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faiza binti Nordin dari kelas DPHSU 4A. Saya akan menerangkan tentang bab 1 dan bab 2. Satu perkosaan pengenalan. Oden merupakan sebuah makanan yang berasal dari negara matahari terbit. Sejenis makanan mesti sejuk bagi masyarakat Jepun yang dimasak di dalam sup dan bahan diperbuat daripada tahu, fish cake, telur, rumpai laut, sayuran, daging makanan laut dan sebagainya. Hidangan oden ini mula popular di Malaysia sejak diperkenalkan di Family Mart. Satu persatu. Nama perniagaan. Nama perniagaan kami, Syah Food, ini dipilih kerana tidak ramai yang meletakkan nama-nama sendiri sebagai nama kedai. Jadi kami beranggapan dengan menggabungkan nama-nama ahli rakan kongsi kami akan menjadikan nama itu unik dan membuatkan pembeli tertarik untuk singgah kerana pilihan nama kedai juga adalah penting untuk menarik minat pembeli. Disebabkan itu, kami bersetuju untuk menggabungkan nama kami iaitu Syika, Husna, Alia, Azra dan Faiza. Dan food pula bermaksud makanan untuk memberitahu kepada pembeli kami menjual makanan. Ini telah disetujui oleh semua ahli perniagaan. 1.2. Logo perniagaan. Logo perniagaan ini yang akan dilabelkan pada banner dan bekas makanan yang diberikan kepada pembeli. Logo ini mempunyai maksud yang tertentu iaitu Syah Food yang membawa maksud gabungan nama ahli perniagaan. Kami menginspirasikan etika pemakanan ke dalam logo kami iaitu dengan meletakkan sudu dan garpu secara menegak menandakan mula untuk makan dan maksud lain ialah makan mestinya dengan menggunakan sudu dan garpu. Warna hijau pada logo kami pula menggambarkan suasana alam sekitar semula jadi dan warna tema kedai makanan, manakala bunga pula menunjukkan keayuan kerana staf kami semua terdiri daripada kaum wanita. 1.3. Persekitaran perniagaan. Produk kami merupakan makanan yang sedang tular pada masa kini kerana ia boleh menjadikan kudapan atau menu utama. Dari segi permintaan, produk kami mampu untuk menarik minat pembeli kerana makanan ini tidak lagi dijual di kawasan ini. Selain itu, produk kami ini boleh menjadikan kudapan semasa melakukan kerja atau sebagainya dan sudah semestinya produk kami ini mampu milik. Produk kami ini akan dijual di kolej profesional Baitul Mal sahaja. 1.4. Lokasi perniagaan. Pada setengah perniagaan, pemilihan lokasi yang strategi untuk beroperasi adalah faktor kritikal bagi menjamin kejayaan. Jadi, syarikat kami telah mencari sebuah kedai yang berhampiran dengan komuniti yang ramai serta mempunyai banyak kemudahan di sekitarnya. Jadi, syarikat Syah Food memilih kedai yang terletak di nombor 15 Taman Bukit Pelangi 40150 Shah Alam, Selangor. Lokasi yang kami pilih ini memang sesuai dan strategik kerana lokasi kami berdekatan dengan tempat tinggal komuniti, tempat belajar, kilang dan sebagainya. Jadi sudah semestinya pelajar ini mahu merasakan oden yang tular pada masa kini dan kami mendapati tiada kedai yang lain menjual menu yang sama. Ianya sangat penting supaya tidak tunjuk persaingan. 1.5. Faktor penerimaan produk. Pada musim kerja ini, makanan panas adalah pilihan yang paling laris. Jadi, pasti pelajar akan mencari makanan yang ringan, boleh menjadikan kudapan pada siang hari atau malam hari. Kami bercadang untuk menjual satu menu panas yang agak viral pada masa kini, iaitu oden.
Oden adalah sajian makanan yang mengandung beberapa bahan iaitu kek ikan dan beberapa yang lain. Dihidangkan dengan sup tom yum bagi memberi cita rasa tempatan. Oden ini telah diinspirasi dari Family Mart, salah satu franchise terbesar di Malaysia. Dengan keadaan negara yang sedang dilanda wabak dan dahsyat ini, semua pelajar diminta untuk tidak keluar dari kawasan kolej. Jadi pelajar tidak perlu lagi untuk tercari-cari atau mengidam makanan tepung ini. Selain itu, kami juga menjual air bikarbonat berkarbonat dengan bermacam-macam perisa yang disukai ramai. Ramai remaja memberi pendapat oden akan lebih sedap dengan meminum air berkarbonat. Jadi kami mengambil peluang ini menjual kedua-duanya sekali kerana kami yakin kebanyakan remaja ingin merasakan momen terbaik kami. 1.6 Prospek perniagaan. Kumpulan kami telah bercadang untuk menjalankan perniagaan menjual oden. Pada musim tengguju ini, produk kami merupakan pilihan kepada semua orang. Kebanyakan orang, terutamanya golongan remaja, memilih oden salah satu menu utama dan pendapat untuk mereka menikmati pada waktu malam dan sebagainya. Sasaran pasaran kami adalah tertumpu kepada pelajar dan kanak-kanak. Masyarakat kini sentiasa meminati makanan begini kerana sesuai untuk dibawa ke mana dan sentiasa mengikut selera mereka. Syarikat kami telah mengeluarkan produk kami sendiri dengan cita rasa kami. Produk ini tidak menggunakan bahan yang mahal dan tidak terlalu murah, hanya mampu pilih dan untuk pembeli. Seterusnya, pada masa akan datang, kami akan menambah pelbagai perisa seperti kari, rendang dan juga akan menambah bahan yang dimasukkan dalam oden. Kami ingin memperluaskan perniagaan kami ke seluruh Malaysia dan antarabangsa untuk memperkenalkan oden. Dari segi pemasaran, kami akan menggunakan pelbagai aplikasi dalam talian untuk mempromosikan produk kami. Sebagai contoh, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, laman web dan sebagainya. Untuk bab 2, 2.0 Objektif perniagaan. Perniagaan Sharefood yang mengeluarkan produk makanan dan minuman seperti oden dan air bikarbonat, sejenis makanan minuman yang ditawarkan oleh kami adalah antara yang mendapat sambutan yang sangat baik kerana mengikut perkembangan semasa dan ianya sangat digemari oleh orang ramai. Objektifnya adalah untuk memperkenalkan makanan luar ke dalam pasaran negara. Selain itu, permintaan dalam pasaran amat menggalakkan, terutama daripada golongan belia dan remaja. Seterusnya, dari segi kewangan, perniagaan ini mendatangkan keuntungan yang sangat baik kerana jangka masa yang singkat, tidak memerlukan modal yang banyak, mudah untuk disediakan. Ianya juga menggunakan bahan yang mudah dipenuhi. Di samping itu, dari segi pemasaran, kami menggunakan kemudahan teknologi bagi mempromosikan produk kami melalui media masa yang sedia ada seperti Instagram dan Facebook. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ain Rashika binti Ramli dari kelas DPHJ 4A, kad metrik DHJ 2019-24490. Seterusnya, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai latar belakang perniagaan kami. Jenis perniagaan kami ini ialah jenis perniagaan perkongsian, dan di sini boleh lihat logo perniagaan kami serta nama perniagaan kami iaitu Sharefood. Kami memilih nama perniagaan kami ini atas beberapa sebab yang tertentu dan telah dijelaskan oleh rakan kongsi saya sebentar tadi. Lokasi perniagaan kami ini beralamat di nombor 15 Taman Bukit Pelangi 40150 Shah Alam, Selangor. Sama juga dengan alamat surat menyurat, kami juga menggunakan alamat yang sama. Aktiviti utama kami dalam perniagaan kami ini ialah kami menjual makanan dan menu utama kami ialah oden. Kami juga menyediakan perkhidmatan dalam perniagaan kami, iaitu kami akan menghantar pesanan sampai ke rumah. Seperti contoh, sekiranya ada pelanggan yang tidak ada masa untuk keluar mengambil order yang dibuat dalam atas talian, kami akan menghantar pesanan tersebut sehingga sampai di rumah.
Dan bukan itu sahaja, caj penghantaran kami juga berpatutan dan mampu dimiliki. Kami mendaftarkan perniagaan kami ini pada 19 November 2020 dan mula beroperasi pada 19 Februari 2021. Slide seterusnya ialah data diri ahli rakan kongsi secara ringkas. Latar belakang rakan kongsi. Pengurus besar dalam perniagaan kami ialah Nur Alia Fatini binti Sohardi, juga merupakan founder kepada perniagaan kami, yang mana mempunyai pengalaman bekerja dalam promoter dan customer service di dalam syarikat Redwan SDN BHD. Founder kepada perniagaan kami iaitu Nur Alia Fatini binti Sohardi mendapat inspirasi untuk membangunkan bisnes dalam jenis perkongsian kerana mempunyai keinginan besar dalam meluaskan perniagaan perkongsian kami ini. Seterusnya, penyelia dalam perniagaan kami ialah Nur Azniza Husna binti Azman, yang mana mempunyai ijazah dalam pentadbiran perniagaan kewangan dan sudah lama bersahabat dengan founder Shafood. Dalam perniagaan kami ini hanya ada 3 orang pekerja untuk permulaan pembukaan awal perniagaan kami, dan termasuklah saya sendiri adalah seorang pekerja. Setiap pekerja yang diambil dalam perniagaan kami mestilah mempunyai pengalaman dalam bekerja. Pekerja pertama ialah Siti Azra binti Dahari yang mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang kulinari dan mempunyai pengalaman bekerja dalam customer service di sebuah gerai makan. Seterusnya, Nur Faiza binti Muhammad Nordin yang mempunyai pengalaman bekerja dalam juruwang dan memiliki sijil sarjana muda dalam bidang teknologi. Dan yang terakhir iaitu saya, Nurul Ain Rashika binti Ramli, dan mempunyai sijil sarjana muda dalam sains makanan dan mempunyai pengalaman bekerja dalam juruwang di sebuah kedai butik. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Saya harap apa yang saya cuba sampaikan ini dapat difahami. Assalamualaikum, nama saya Siti Azra binti Dahari dan saya akan menerangkan tentang bab 5 dan bab 6. Okey, di dalam bab 5 iaitu lokasi perniagaan, kami akan menerangkan tentang plan peta lokasi premis perniagaan, juga plan premis perniagaan. Bagi bab 6 pula iaitu plan pentadbiran, kami akan menerangkan tentang visi, misi, carta organisasi. Ini adalah plan peta lokasi perniagaan kami. Ini adalah contoh plan peta perniagaan kami yang berlokasi di Shah Alam, Selangor. Dan seterusnya adalah plan premis perniagaan. Okey, premis ini terletak di Taman Bukit Pelangi dan berhampiran dengan Bukit Pelangi Apartment, juga stesen minyak dan juga kilang gula. Ianya dapat memberi impak yang sangat positif dalam memajukan perniagaan kami dan mempunyai potensi yang sangat baik. Visi dan misi. Visi kami iaitu berkuasan menjadi syarikat terunggul dalam pemasaran berasaskan makanan dan minuman. Iaitu kami berharap supaya perniagaan kami menjadi antara yang terbaik dalam perniagaan yang menawarkan makanan dan minuman yang ringkas. Okey, bagi misi kami iaitu mencuburi bidang ekonomi berasaskan kegiatan pemasaran makanan dan minuman bagi memenuhi keperluan domestik dan mempergiatkan lagi aktiviti ekonomi di sesuatu kawasan.
Okey, seterusnya adalah carta organisasi dan perancangan tenaga kerja. Okey, ini adalah carta organisasi kami. Kami ada pengurus besar, ada penyelia dan kami ada 3 orang pekerja. Dan seterusnya adalah perancangan tenaga kerja. Okey, seterusnya deskripsi tugas pekerja. Okey, yang pertama adalah pengurus besar. Tugas pengurus besar adalah memesan inventory seperti bahan-bahan mentah, melatih kaki tangan, menjadi pemantau kepada para pekerja dan juga membuat keputusan tentang sesuatu perbincangan. Okey, yang seterusnya adalah penyelia. Tugas bagi penyelia adalah membantu pasukan memahami sasaran presentasi dan matlamat, menyelia dan memantau kerja-kerja staf serta berkomunikasi, berkongsi kemaskini syarikat, keputusan kewangan dan objektif baru dengan ahli pasukan dan membantu dalam menyelesaikan sebarang kecemasan yang berlaku di premis atau ke atas staf tersebut. Dan bagi tugas pekerja adalah membantu dalam urusan pembekal bahan mentah. Yang kedua, menjaga kebersihan kedai luar dan dalam. Yang ketiga, memastikan susun atau barang-barang jualan di kedai sentiasa mencukupi dan memenuhi kehendak pelanggan. Yang keempat adalah memastikan perjalanan kedai berjalan dengan baik. Okey, seterusnya adalah perancangan gaji kaki tangan. Okey, dalam perancangan gaji, ini ada gaji pokok KWSP sebanyak 13%, SOKSO sebanyak 1.75% dan jumlah keseluruhannya. Gaji pokok ni bermaksud gaji bersih yang akan diperolehi oleh setiap kaki tangan lah. Okey, yang seterusnya adalah peralatan pejabat. Di sini ada sebanyak 10 peralatan. Jumlah kesemuanya adalah RM5,451. Seterusnya adalah peralatan di waktu kecemasan, dan peralatan itu sebanyak 4 peralatan yang disediakan. Ini adalah jumlah untuk yang seterusnya iaitu perabot pejabat. Di sini ada 10 perabot. Jumlah untuk kesemuanya adalah 1,600. Okey, seterusnya adalah alat tulis pejabat. Di sini ada 14 peralatan. Ini adalah jumlah keseluruhan iaitu sebanyak RM225. Okey, yang seterusnya adalah bil utility, sewa dan bayaran deposit. Okey, untuk bil utility, di dalamnya ada bil air dan bil elektrik. Jumlahnya adalah 250, dan untuk sewa pula ada sewa kedai dan sewa pejabat. Jumlahnya adalah 3,000, dan untuk bayaran deposit ada deposit kedai dan juga deposit pejabat, iaitu jumlahnya adalah 1,000. Okey, akhir sekali adalah tentang belanjawan pentadbiran. Di sini ada aset tetap, perbelanjaan bulanan dan lain-lain perbelanjaan. Okey, di aset tetap ada peralatan pejabat dan mesin, iaitu berharga di kolom aset tetap yang harga RM5,451, dan perabot pejabat juga berada di kolom aset tetap iaitu 1,600. Dan seterusnya modal gaji. Di modal gaji ni ada gaji, ada utility, sewa pejabat dan juga sewa kedai yang berada di dalam kolom perbelanjaan bulanan yang berharga RM7,725.25. Dan seterusnya adalah lain-lain perbelanjaan, iaitu alat tulis pejabat, pendaftaran perniagaan, deposit dan juga peralatan kecemasan. Dan ia berada di dalam kolom perbelanjaan, lain-lain perbelanjaan, dan harganya semua adalah
sebanyak 1,474. Okey, jumlah keseluruhan, jumlah untuk aset tetap adalah RM7,551 dan untuk perbelanjaan bulanan adalah RM16,446.25 dan untuk lain-lain perbelanjaan adalah RM1,474. Jumlah keseluruhannya adalah RM24,971.25. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Nur Alia Fatini binti Zuhardi. Nombor matrik DHU 2019-24320. Okey, jadi saya akan terangkan bab 7 dan bab 8. Okey, jadi saya akan memulakan dengan bab 7 dahulu, iaitu perancangan pemasaran. Okey, jadi saya akan terangkan dengan lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan. Okey, di syarikat kami iaitu Shafood, kami juga menjual oden dan air berkarbonat. Dan apa yang membuatkan saya yakin perniagaan ini akan berjaya ialah kerana resepi kami menggunakan rempah ratus yang berkualiti serta diimport daripada Thailand. Okey, dan juga diyakini 100% halal serta selamat untuk dimakan. Produk kami ini menggunakan bermacam-macam bahan sejuk beku. Contohnya fish ball, fish cake, crab stick dan macam-macam lagi. Okey, dan apa yang paling menarik sekali, kami juga ada menyediakan perkhidmatan penghantaran sampai ke depan pintu rumah anda. Okey, seterusnya ialah sasaran pasaran. Okey, jadi saya akan terangkan. Sasaran pasaran kami lebih tertumpu kepada golongan remaja dan belia. Ini kerana golongan-golongan ini lebih suka untuk mencuba makanan baru mengikut perkembangan semasa. Okey, seterusnya kami juga menerima pelanggan secara walk-in dan kami juga menyediakan perkhidmatan penghantaran seperti yang saya terangkan sebelum ini. Okey, dan seterusnya ialah pigmentasi produk kami adalah geografi. Okey, kenapa geografi? Kerana kami lebih utamakan pada dua konsep, iaitu iklim. Okey, makanan kami ini berasaskan makanan panas. Jadi apabila musim tengkujuh, orang ramai pasti akan mencari makanan yang panas untuk menghangatkan tubuh badan. Okey, jadi dengan itu kami memilih salah satunya iklim. Okey, seterusnya iaitu golongan kerja dan golongan pelajar. Okey, kerana kami tempat perniagaan kami berada di tengah-tengah bandar yang dikelilingi tempat pekerja dan IPT iaitu Institut Pengajian Tinggi. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan share pasaran kami. Okey, sebelum dan selepas Shafood dibuka. Okey, jadi kita boleh tengok di sini. Ini sebelum Shafood dibuka. Okey, ada 5 buah kedai. Okey, dan ini selepas Shafood dibuka. Okey, dan Shafood mempunyai share pasaran sebanyak 5%. Okey. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang strategi promosi. Okey, bagi mempromosikan produk jualan kami memilih dua cara, iaitu secara dalam talian dan secara konvensional. Secara dalam talian, kami akan mempromosikan jualan kami di dalam laman sosial yang sedia ada, contohnya Instagram, Facebook, WhatsApp dan macam-macam lagi. Okey, ini kerana sekarang ramai yang menggunakan laman sosial dan ia juga boleh menarik ramai pelanggan secara terus tanpa perlu mengeluarkan belanja yang banyak. Juga boleh menjimatkan masa dan tenaga kami. Okey, seterusnya secara konvensional pula, iaitu kami akan menyediakan beberapa risalah untuk diedarkan kepada orang ramai yang berada berdekatan dengan premis kami.
dan juga kami akan mengiklankan perniagaan kami dengan cara mempamerkan beberapa poster di tempat yang menjadi tumpuan orang ramai. Okey. Okey, seterusnya ialah populasi penduduk yang kami akalkan ialah 100,000. Ini kerana kedai kami berdekatan dengan kawasan perumahan, pusat berbela, sekolah, IPT dan pejabat. Sasaran pasaran kami sebanyak 10,000 dan ramalan jualan sehari kami amalkan dalam 333 sehari. Okey, seterusnya saya akan terangkan bab 8 iaitu perancangan operasi. Okey, seterusnya saya akan terangkan waktu perniagaan dan operasi kami. Okay, jadi kami akan buka pada hari Khamis sehingga Selasa, dan waktu operasi kami bermula daripada pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Dan kami tidak akan beroperasi pada hari Rabu. Okey, seterusnya ialah ini adalah jumlah bahan mentah kami selama sebulan. Okey, iaitu 3,939. Okey, seterusnya ialah ini adalah jumlah mesin dan peralatan kami selama sebulan, iaitu 2,341. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang perancangan pengeluaran. Okay, jadi bila lihat dekat sini, pengeluaran sehari kami sebanyak 385 unit. Okey, seterusnya ramalan purata jualan sebulan sebanyak RM5,127.75 Okey, untuk dapatkan bilangan pengeluaran sebulan, ramalan purata jualan sebulan bahagi dengan bilangan hari beroperasi, dan kami dapat sebanyak 5,127.75 unit. Dan untuk dapatkan bilangan pengeluaran sehari, bilangan pengeluaran sebulan bahagi dengan bilangan hari beroperasi sebulan, dan kami dapat sebanyak 385 unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azmizah Husna binti Azman. Nombor metrik DHSU 2019-24318. Saya akan menerangkan tentang bab 9 iaitu pelan kewangan. Di dalam bab 9 ni ada 4 perkara penting yang akan saya terangkan sebentar lagi, iaitu perbelanjaan ataupun input. Yang kedua, penyata pendapatan ataupun profit and loss statement. Yang ketiga, penghasilan tunai, cash flow statement. Dan yang keempat adalah lembaran imbangan iaitu balance sheet. Okey, pertama saya akan membentangkan tentang perbelanjaan. Terdapat 3 jenis perbelanjaan iaitu perbelanjaan pemasaran, perbelanjaan pentadbiran dan perbelanjaan operasi. Jumlah kos pemasaran adalah sebanyak RM4,100. Jumlah kos bagi pembelanjaan pentadbiran pula adalah sebanyak RM23,471 dan jumlah kos perbelanjaan bagi operasi pula sebanyak RM43,245. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang penyata pendapatan. Dalam penyata pendapatan ni saya akan terangkan tentang sale ataupun jualan, cost of sale iaitu kos jualan, gross profit untuk kasar, total expenditure, jumlah perbelanjaan, net profit before or after tax iaitu keuntungan bersih sebelum atau selepas cukai, dan accumulated net profit, keuntungan bersih. Bagi jualan pada tahun pertama adalah sebanyak RM738,400, meningkat pada tahun kedua sebanyak RM147,680 dan juga meningkat pada tahun ketiga sebanyak RM265,824. Bagi kos jualan pada tahun pertama berjumlah RM5,923 dan meningkat pada tahun kedua sebanyak RM50,524 dan juga meningkat sekali lagi pada tahun ketiga sebanyak RM3,994.
Bagi untung kasar pula, jumlah pada tahun pertama adalah sebanyak RM732,477, meningkat sebanyak RM97,156 pada tahun kedua dan meningkat juga pada tahun ketiga sebanyak RM261,830. Bagi jumlah perbelanjaan pula pada tahun pertama adalah sebanyak RM192,481, meningkat pada tahun kedua sebanyak RM9,427. Pada tahun ketiga ianya juga meningkat iaitu sebanyak RM9,899. Bagi keuntungan bersih sebelum atau selepas cukai, bagi tahun pertama berjumlah sebanyak RM539,995 dan meningkat sebanyak RM87,729 pada tahun kedua. Pada tahun ketiga ianya meningkat sebanyak RM251,932. Bagi keuntungan bersih pada tahun pertama adalah sebanyak RM539,995, meningkat pada tahun kedua sebanyak RM627,724 dan pada tahun ketiga juga meningkat sebanyak RM879,656. Seterusnya saya akan menerangkan tentang penghasilan tunai. Yang pertama saya akan terangkan tentang cash inflow iaitu aliran masuk tunai. Seterusnya saya akan terangkan tentang cash outflow iaitu aliran keluar tunai. Seterusnya cash surplus iaitu lebihan tunai. Beginning cash balance iaitu baki tunai permulaan dan ending cash balance iaitu baki tunai pengakhiran. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang penyerta aliran tunai. Bagi aliran masuk tunai pada tahun pertama sebanyak RM808,598, meningkat pada tahun kedua sebanyak RM80,482. Pada tahun ketiga meningkat sebanyak RM265,824. Bagi aliran keluar tunai pula pada tahun pertama adalah sebanyak RM281,309. Pada tahun kedua menurun sebanyak RM17,841 dan pada tahun ketiga meningkat sebanyak RM23,449. Bagi lebihan tunai pula pada tahun pertama adalah RM527,289. Pada tahun kedua meningkat sebanyak RM95,323 dan pada tahun ketiga meningkat sebanyak RM242,375. Bagi baki tunai permulaan pula, pada tahun pertama tiada kerana kami baru memulakan bisnes kami. Pada tahun kedua adalah sebanyak RM527,289 dan meningkat sebanyak RM622,612. Bagi baki tunai pula pada tahun pertama adalah sebanyak RM527,289, meningkat pada tahun kedua sebanyak RM622,612. Pada tahun ketiga meningkat sebanyak RM864,984. Akhir sekali saya akan menerangkan tentang keseimbangan aset dan liability. Dalam keseimbangan aset dan liability, saya akan menerangkan tentang jumlah aset dan juga jumlah equity dan liability. Jumlah aset adalah bersamaan dengan equity dan liability. Okey, pada tahun pertama adalah sebanyak RM616,166, meningkat pada tahun kedua sebanyak RM627,377, menjadikan jumlahnya sebanyak RM1,243,543. Pada tahun ketiga meningkat sebanyak RM883,090, menjadikan jumlahnya sebanyak RM2,126,633. Kesimpulannya, margin keuntungan kasar perniagaan Sharefood menurun pada tahun kedua dan meningkat semula pada tahun ketiga. Margin keuntungan bersih juga menurun pada tahun kedua dan meningkat semula pada tahun ketiga. Jumlah hutang semakin menurun dari tahun pertama hingga tahun ketiga. Walaupun keuntungan syarikat Sharefood menurun pada tahun kedua, syarikat kami mampu bertahan dan menjana keuntungan yang tinggi semula pada tahun ketiga. Hal yang demikian membuktikan bahawa syarikat kami merupakan sebuah syarikat yang mampu meneruskan perniagaan pada masa kelak dan akan datang.